Pepatah ada yang mengatakan bulat tidak akan datang bergolek, yang pipih tidak akan datang melayang tanpa sebab. Semuanya bertitik tolak daripada usaha. Dan sebenarnya apa yang kami cuba paparkan daripada segmen pertama titik sentuhan ke mana kita ini berkenaan dengan kejayaan seseorang individu kurang upaya di Kulim, Kedah. Bagaimana beliau berjaya dan apa yang diusahakan? Jom kita ikuti pengembaraan wartawan Haji Didi Sumadi Muhammad di sana menerusi inspirasi Pak Rais. Saksikan. Okey, saya sudah pun berada di Kulim, Kedah dan berada di kampung Tongku Putra. Jadi saya mencari seorang individu yang menjadi inspirasi pada program kita ini iaitu OKU yang telah berjaya menghasilkan baja organik yang begitu tular di laman sosial. Jadi teringin teruja untuk berjumpa dengan pakcik kita OKU yang telah berjaya ini. Jadi saya sekarang dah pun berada di kampung ni, kampung Tongku Putra. Jadi kalau saya lalu tadi, sebelah sana tu dah nampak dia punya kilang. Jadi insya-Allah kita akan jumpa pakcik ni yang telah berjaya menghasilkan baju organik. Assalamualaikum. Saya mencari Pakcik Rais kat sini. Ada tak Pakcik Rais? Pakcik Rais ya? Alhamdulillah, apa khabar? Ya, ni sedang buat apa semua ni? Kami dah bincang sembang corner. Oh, sembang corner. Cantik. Okey. Oh, inilah Pakcik Rais. Saya selalu tengok dia viral ataupun tular dalam laman sosial. Rais Ahmad Said berusia 67 tahun dikategorikan OKU apabila sebelah kakinya mengecil dan turut menjejaskan pergerakannya. Walaupun boleh berjalan, namun beliau tidak boleh melakukan kerja-kerja berat kerana faktor sebelah kakinya yang kecil tersebut tidak mampu untuk menampung melebihi berat tubuhnya. Isteri dan anaknya juga dikategorikan orang kurang upaya OKU apabila sebelah kaki isterinya terpaksa dipotong akibat jangkitan kuman disebabkan penyakit kencing manis yang dihidapi. Manakala kaki anaknya juga terpaksa dibedah akibat kemalangan yang menimpa suatu ketika dahulu. Namun itu bukanlah alasan untuk beliau menagih simpati daripada masyarakat untuk meneruskan kehidupan. Tapi kami semangat, alhamdulillah. Contoh masa pakcik tak cukup income kan. Anak-anak ni sekolah sampai cikgu kata pakcik tak payah bayar yuran sebab pakcik OKU. Tapi pakcik cakap dengan cikgu, saya tak mau, saya nak bayar yuran tetap. Jangan anak-anak muda lain kata ke anak saya ni, hampa ni belajar free ya. Ataupun anak OKU. Jadi jaga status anak. Sampai kalau nak tengok segi susah pakcik memang susah banyak. Sebelum tu masa duduk Taman Saga tak mampu nak bayar sewa rumah. Jadi tuan dia kata suruh keluar. Jadi nak pergi cari rumah lain pun deposit pun tak ada. Carilah tapi deposit tak ada dan nak 2 bulan pun kena halau. Pergi cari lain. Jadi daripada satu rumah sebelum sampai sini dah 3-4 rumah pindah. Apapun kejayaan yang dimiliki hari ini bukanlah semudah yang disangka. Setelah mencuba beberapa kerja untuk menyara keluarga, akhirnya beliau mencuba untuk menghasilkan baju organik hasil daripada adunan rahsia yang dipelajarinya ketika muda dahulu. Peringkat permulaan beliau menguji sendiri baja keluarannya di kebun miliknya yang terletak di belakang rumah. Melihat hasil tindak balas baja dan tanaman yang dijadikan kajian tersebut, barulah Encik Rais mula memasarkan baja keluarannya secara kecil-kecilan dari rumah ke rumah, menyasarkan kepada suri rumah yang meminati tanaman pokok bunga. Siapa sangka, baja yang dihasilkan mendapat permintaan ramai dan menjadi buah mulut daripada pengguna yang mengagumi hasil dan keberkesanannya setelah menggunakan baja Encik Rais. Sebelum ni saya guna untuk penggunaan sendiri. Habis tu saya guna dalam masa 3 bulan saya dah nampak kesan pokok buah jambu saya pada buah jambu lah. Masa first time tu, itu saya tergerak terus nak jadi stokis. Sebab saya tengok ada perkembangan pada baja Atia ni. Saya diperkenalkan baja Atia ni oleh isteri saya sendiri, Puan Nur Jasmine binti Abdul Jamil, yang juga pengusaha pokok-pokok bunga masa tu. Jadi bila dia perkenalkan baja ni, dia diperkenalkan dengan Pakcik Rais ni, hingga pakcik saya. Jadi saya pun test baja ni. Alhamdulillah pokok-pokok semua subur dan menggalakkan. Masa tu saya masuk expo,
Dan saya terus bawa masuk ke expo, dan sale yang kita dapat daripada baja-baja organik Atia ni memang terbaik. Setelah mendapat maklum balas positif daripada pengguna, Encik Rais tekad untuk mengusahakan projek baja organiknya secara lebih konsisten dengan jumlah pengeluaran bajanya ditambah bagi memenuhi permintaan. Baja yang asalnya tidak berjenama tersebut kini telah dikomersialkan menjadi Atia Baja Organik. Atia yang bermaksud anugerah daripada bahasa Urdu benar-benar memberi sinar baharu buat keluarga Rais. Walaupun mengusahakan secara kecil-kecilan menggunakan ruang di sudut halaman rumahnya sebagai tempat memproses baja organik keluarannya, namun beliau berbangga dengan sambutan yang diterima oleh pelanggan-pelanggannya. Peringkat pertama orang takut nak beli sebab dia macam serbuk dan macam tak yakin. Tapi bila siapa beli, dari masa tu lah pecah mulut ke mulut yang pakcik OKU main roda 3 ni baja dia bagus. Jadi mula dapat sambutan. Lepas tu tentukan hari minggu ni, hari Ahad ni pitam mano, Isnin pitam mano. Jadi semua merata api lah. Bila dah maju dah, alhamdulillah anak-anak pun boleh tu mula lah tu. Jadi bolehlah dapat rezeki sempurna lah sikit. Makan okey sikit. Lepas tu jiran-jiran dan kawan-kawan beritahu kata, ni pakcik, kalau pakcik masuk dalam Facebook boleh iklan. Pakcik tak tahu pakai telefon pun RM70-nya. Jadi tak tahu apa langsung. Lepas tu beli mahal sikit atau anak-anak ni depa pakai ajak macam mana nak main Facebook. Anak kawan-kawan anak belajar masuk Facebook. Lepas tu pakcik iklan sikit. Dia mula keluar daripada Padang Serai. Lepas tu kok ni Junjung. Dia merebak lah, alhamdulillah satu Malaysia dah. Termasuk Sabah, Sarawak, baja kita pergi. Apa yang dibanggakan walaupun semua keluarganya dikategorikan sebagai orang kurang upaya, semangat perjuangannya yang tidak pernah luntur untuk berjaya tanpa mengharapkan ihsan dan meraih simpati dari masyarakat dibuktikan dengan kejayaannya ini. Menerusi pertemuan kami dengan insan cekal ini, terbukti beliau bukan sahaja berjaya mengubah kehidupan keluarganya dengan berdikari, malah rezeki yang diperolehinya ini juga turut diperolehi dan dikongsi oleh pengedar-pengedar baja organiknya di seluruh negara apabila Atia Baja Organik laris di pasaran. Memang Tuan Haji ni seorang yang cacat anggota, tapi terpegun, dan saya sungguh betul-betul terharu dengan kebolehan pakcik ni pasal tengok baja yang dia usahakan memang menjadi. Saya selalu bagi dorongan dan sokongan kepada beliau, jangan berputus asa. Haji mesti buktikan yang Haji sebagai OKU yang boleh menjadi seorang usahawan yang berjaya. Dia seorang OKU tetapi semangat dia cukup kuat untuk memajukan diri dia sendiri. So sepanjang yang saya kenal dia, memang dia tak pernah kenal erti penat lelah lah dalam membesarkan anak-anak dia, dalam menyara keluarga dia dengan cara dia sendiri. Dia melakukan macam-macam kerja. Tapi hari ini kita boleh lihat betapa dia berjaya dalam membina empayar perniagaan dia. Yang saya sebagai jiran, saya tahu dia ada stokis yang ramai. Perniagaan dia sampai ke peringkat 1 Malaysia lah kita kata. Jadi harapan saya mudah-mudahan apa nama yang dikatakan semangat G2 Pakcik Haji ni dapat menjadi contoh kepada OKU yang lain di khususnya di Malaysia lah, supaya terus bangkit tanpa mengharapkan sebarang bantuan daripada pihak kerajaan. Tunjukkan bahawa OKU juga boleh berjaya. Diharapkan kejayaan Encik Rais ini menjadi pembakar semangat kepada masyarakat. Kejayaan tidak akan diperolehi tanpa usaha. Walau siapapun kita, kejayaan pasti akan dapat dicapai andainya kita benar-benar tekad dan berusaha untuk mendapatkannya. Yang bulat tidak akan datang bergolek, yang pipih tidak akan datang melayang tanpa sebab. Tahniah kepada Encik Rais yang telah berjaya membuktikan kejayaannya walaupun terpaksa menghadapinya dengan 1000 kepayahan. Baik, hanya di sini saja pertemuan kita hari ini, dan kembara saya di Kuling Kedah ini nampaknya sudah pun berakhir. Jadi apa yang kami paparkan ini semoga menjadi dorongan dan juga semangat untuk anda terus berjaya. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain waktu serta di negeri lain pula selepas ini.
Kita jumpa lagi. Bye.